Okey, hari ini kita akan masuk bahagian seterusnya dalam geometri koordinat, pilihan geometri tingkatan 4, iaitu persamaan lokus ni antara yang paling orang kata apa, killer juga killer persamaan lokus kan. Okey, persamaan lokus ni dia biasanya kebanyakannya dia melibatkan jarak. Jadi kita tengok dulu formula jarak. Kan? Jadi formula bagi jarak antara dua titik. Contoh saya bagi A, yang ini X1, Y1, B, X2, Y2. Contoh Jadi jarak AB kita tulis AB. AB maksudnya jarak AB. AB ni adalah sama dengan punca kuasa 2. Formula dia kurungan 2 kurungan ada kuasa 2 tambah. Formula basic dalam locus pakai formula jarak, distance. Jadi kat sini kita ambil apa? Depan biasanya kita akan ambil X. X maksudnya beza. Contoh X2 tolak X1. Y2 tolak Y1. Kemudian kita akan simplify semua ni, pemudahkan, jadikan dia persamaan locus. Biasanya persamaan locus mestilah sama dengan kosong. Itu persamaan locus kita. Kan? Iaitu kita panggil persamaan locus dalam bentuk am. Kan? Bentuk am. Bila sama dengan kosong, biasanya kita akan elak berlakunya pecahan. Kalau ada pecahan, kita akan simplify. Kita akan darab semua dengan pecahan tu supaya hilang pecahan. Okey? Tapi masalahnya, dia ada beberapa teknik dalam menjawab soalan ni sebab dia macam-macam benda boleh jadi. Macam mana benda. Tapi macam mana nak buat cara mudah? Sebelum dia pergi kepada jarak, yang pertama, step dia, kamu kena tengok dia punya persamaan. Persamaan mudah. Dia punya simple equation. Persamaan mudah tu maksudnya dia cerita pasal apa? Locus pasal apa? Persamaan mudah. Daripada persamaan mudah ni, kita akan masukkan formula jarak. Formula jarak. Nombor 3, kita akan permudahkan. Permudahkan. Dan last sekali, nombor 4, kita kena jadikan dia sama dengan kosong. Ini basic asas dalam locus. Okey? Cuma kadang-kadang daripada persamaan mudah, nak dapat persamaan mudah tu yang susah kadang-kadang nak tengok. Tapi kalau soalan tu bagi persamaan mudah, maksudnya mudahlah soalan tu. Okey? Jadi tengok contoh nombor 1, tengok ayat dia. Ayat dia ni yang kadang boleh membunuh tu. Kan? Tengah rasa macam boleh buat locus ni. Tengok ayat dia ada jam. Tengok pelan-pelan nombor 46. Kita tengok ayat dia. Dia kata apa? Titik S bergerak dengan keadaan ia sentiasa berjarak sama dari titik P dan titik Q. Okey. Kita akan stop kat situ dulu, kita akan cari persamaan mudah dia. Apa persamaan mudah? Dia kata apa? Titik S, okey, bergerak dengan ia sentiasa berjarak sama dari titik P. Maksudnya SP. Nampak? Jarak S pergi ke P. Titik P dan titik Q. Maksudnya S juga dengan titik Q. Perkataan dia tengok. Okey. S bergerak dengan keadaan ianya sentiasa sama jarak. Berjarak sama. Dari P dan dari Q. Jadi formula kita dapat SP sama dengan SQ. Yang ini ya. Dapat yang ini, bawah dia senang. Selesai masalah. Okey. Sekarang macam mana nak selesaikan dia? Formula persamaan arm dia dapat. Kan? Okey, kita tengok apa dia bagi. Koordinat yang kita ada. S. S ni adalah untuk locus. Locus adalah XY. Dia koordinat dia XY. Kita tak tahu koordinat dia. Okey, P. P kita ada 03. Okey. Q pun kita ada. Q adalah 10. Kita letak je dulu. Kemudian kita buat formula jarak. Kan? Okey. Yang ni kita buat S dulu nanti buat S dulu A. Jadi saya akan buat S. SP. Saya akan buat apa? Punca kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2. Sebab dua-duanya formula jarak. Satu jarak SP, satu jarak SQ. Apa formula jarak? Hafalnya. 2 kurungan. Kurungan. Kuasa 2 tambah. Kurungan. Kuasa 2 tambah. Nampak? Siapa mula-mula? S dengan P. S dengan P. Maksudnya kita akan ambil X tolak 0, Y tolak 3. Nampak? Okey, itu siapa?
S dengan Q pula. S dengan Q. X tolak 1, Y tolak 0. Dan biasanya dalam buat jarak ni, kalau ada unknown X atau Y, pastikan dia duduk di depan. Dan X dengan Y tu pastikan duduk di depan. Okay? Sekarang simplify lah. Bila kita pemudahkan dah mudah sebab apa? Punca kuasa mati. Mati. Yang tinggal apa? Kembang. X tolak 0 terus dapat X kuasa 2. Campur dengan, ini kena kembangkan lah. Y kuasa 2 tolak darab 6Y tambah kuasa 2, 9. Sama dengan yang ni. X kuasa 2 darab 2X kuasa 2, 1 tambah Y kuasa 2. Okey? Dah dapat, dah masuk. Pemudahkan. Jadikan dia sama dengan 0. X kuasa 2 tolak X kuasa 2 habis. Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 habis. Negatif 6X dulu. Negatif 2X pergi sebelah akan jadi 2X. Tolak 6Y 9 tolak 1. Tinggal 8. Siaplah persamaan lokus untuk S. Okey. Cuba tengok dulu sini sebelum kita pergi dekat T, boleh faham tak boleh faham? Ada apa nak tanya? Formula ke apa benda? Tanya dulu siap Macam mana nak tahu dia lokus, cikgu? Dia lokus soalan dia. Soalan dia dekat soalan dia. Biasanya soalan dia akan bagi. Nampak? Dia bagi maklumat kat atas tapi dekat soalan tu dia kata cari persamaan lokus. Cari persamaan lokus, bukan dia minta jarak. Persamaan lokus ni, persamaan lokus kena buat. Lokus ni bulatan ke, cikgu? Bukan, tak semestinya. Macam ni apa? Ni garis lurus. Ni okey, ni gambaran ni tak ada. Kalau soalan macam ni sebenarnya kalau gambaran dia lebih kurang, S tu bergerak jarak sama daripada P dengan Q. Contoh sini ada P, sini ada Q. Kat mana S? Kalau jarak sama, S akan duduk tengah-tengah ni. Berjarak sama, nampak? Jarak dia sama daripada P dengan Q sentiasa sama. Dia duduk kat mana? Duduk sini, sini sama. Duduk sini, sini. Dia tak kisah di mana pun jarak dia sama. Sebab tu lokus kita ni adalah garis lurus. Cuma PQ bukan macam ni lah. Dia mungkin duduk ikut koordinat PQ lah. Macam mana dia duduk. Tu jadi persamaan ni. Ini adalah persamaan lokus. Dia boleh jadi bulatan. Kita tengok yang T. T bulatan. Dia ada ayat dia. Bulatan ada. Dia boleh jadi kebanyakannya lokus. Hampir semua lokus adalah bulatan. Ada garis lurus dan ada parabola. Dan contoh-contoh saya bagi ada beberapa contoh. Tapi kebanyakannya bulatan. Macam mana kita nak cam bulatan? Bulatan macam ni persamaan dia X dengan Y saja. X dengan Y maksudnya ini garis lurus. Nampak? Kalau bulatan macam mana? Kalau bulatan dia kena X kuasa 2 campur Y kuasa 2. Campur dengan AX campur dengan BY campur dengan C sama dengan 0. Tapi kat depan ni ada lagi lah. Ada A, ada B lagi kalau nak letak pun. Okay? Maksudnya ada X kuasa 2 campur Y kuasa 2 itu persamaan bulatan. Persamaan bulatan asal dia adalah X kuasa 2 campur Y kuasa 2. Itu bulatan. Okay? Belakang ni anjakan dia lah. Kedudukan dia kat mana. Bulatan dia duduk kat mana. Jadi ni contoh. Nak saya padam. Boleh? Syafiqah, ada lagi soalan? Boleh. Ya. Biasanya soalan lokus ni, dia biasanya dia jelas. Dia kata cari soalan lokus. Buat soalan lokus. Macam tu. Jadi kita padam ni. Si padam. Nak saya tulis dulu. Dia lupa. Saya padam ni. Ya. Bila pakai whiteboard ni nanti nak recall balik tak ada. Kemudian ambil Saya ambil ni. Untuk A, jawapan kita adalah 2X tolak 6Y campur 8 sama dengan 0. Tulis dulu. Padam. Okey, jom kita tengok soalan B pula. Apa soalan B dia minta? Cari persamaan lokus bagi T. Apa cerita T? Titik T, ingat tadi, nak buat lokus, langkah pertama,
persamaan mudah. Simple equation dulu kan. B. Titik T bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik R. Apa tu? TR. Jaraknya dari titik R. TR. Sentiasa punca kuasa 2, 58. Sentiasa maksudnya sama dengan punca kuasa 2, 58. Kamu dapat ni biasanya kamu dah ada hit dah. Maksudnya apa? Kita terus pergi buat datang ni. Jarak dia. Jadi siapa yang terlibat? Ada T. T adalah locus. Sebab benda yang bergerak. Koordinat pun tak ada. Locus satu. Okey? Seorang lagi R. Satu-satu. Kita pergi buatlah. Belah sini. Ini jangan usik. Jadi belah sini dia akan jadi punca kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2, 58. Macam tu. Belah sini buat 2 kurungan. Kuasa 2 tambah. Okey? Siapa yang terlibat? X tolak 1. Y tolak 1. Nampak? Macam tadi juga senang sebab punca kuasa matikan sahaja. Kembangkan. X kuasa 2 tolak darab 2X tambah kuasa 2. 1 tambah Y kuasa 2 tolak darab 2Y tambah 1 sama dengan 58. Jadikan sama dengan kosong. Kita mula dengan kuasa 2 dulu. Ingat tadi saya tunjuk. Kuasa 2. X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 2X tolak 2Y. Nombor 1 campur 1 tolak 58. Negatif 56. Dia mudah je. Siap lah. Ini nama je persamaan locus. Yang ni yang bulatan ni. Kenapa dia jadi bulatan? Sebab dia kata jarak T dengan R adalah sentiasa sama. Bila dia kata jarak T dengan R benda ni, maksudnya yang ni adalah apa? Dia punya jejari. Nampak? Iaitu ni ada R, kemudian T. T tak tahu duduk kat mana. Tapi panjang ni sentiasa punca kuasa 2, 58. Jadi dah bulatan. Keliling R. Okey? Okey, ada soalan? Macam mana? Tak ada. Tak ada? Boleh? Yang lain okey? Bakis okey? Okey, cikgu. Boleh okey. Jadi sekarang kita terus masuk. Satu lagi saya tulis jawapan dulu. Yang ini siapa? B kan? B. X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 2X tolak 2Y tolak 56 sama dengan kosong. Okey, sepadam dulu. Okey, soalan seterusnya. Cari koordinat titik-titik persilangan. Okey, C kan? Yang ni favorite lah biasanya. Titik persilangan. Okey. Apa pun biasanya kamu jumpa dalam topik koordinat ni, kalau jumpa titik persilangan, kita kena buat persamaan serentak. Okey. Jadi saya akan letak dulu. Tak 1. Yang ini akan jadi 2X tolak 6Y campur 8 sama dengan 0. Seorang lagi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tolak 2Y tolak 56 sama dengan 0. Jadi ini tak ini linear, ini tak linear. Jadi persamaan jenis dua persamaan ni, dua unknown, dua persamaan, kita kena buat persamaan serentak. Paling senang kita buat kaedah penggantian. Jadi saya boleh gantikan, tengok ini. Yang ini saya boleh pilih siapa? X dan Y sama je. X kuasa 2 ada dua sama. Pilih siapa-siapa boleh lah. Saya akan pilih X lah kat sini. Terus saya akan ambil 2X sama dengan 6Y tolak 8. Boleh kecil. X sama dengan bahagi 2, 3Y tolak 4. Ambil ganti kat sana.
Masuk kan? Okey. Bila kita masuk kat sana, kita akan jadikan yang pertama ni 3y tolak 4 kuasa 2 campur y kuasa 2 tolak 2x. Okey. 2x 3y tolak 4 tolak 2y tolak 56 sama dengan kosong. Bila kamu selesai, kamu akan dapat kuadratik ni. Kita kembang ni. 9y kuasa 2 tolak 3 kali 4, 12 kali 2, 24. 24y campur dengan 16 campur y kuasa 2 tolak 6y campur 8 tolak 2y tolak 56 sama dengan kosong. Susun 9y kuasa 2 campur y kuasa 2, 10y kuasa 2. Okey. Mana lagi? Y mana? Y. Negatif 24 tolak 6, negatif 30. Negatif 30 tolak 2, negatif 32. Nombor 16 campur dengan 8, 24. 24 tolak dengan 56, 32. Negatif 32. Betul Cek tengok Okay, sekarang kita dah boleh faktorkan, akan dapat y. Ambil kalkulator je faktor. Cuba. Faktor. Sepuluh negatif 32 negatif 32. Dapat jawapan negatif 0.8. Seorang lagi 4. Tapi soalan nak apa? Titik, maksudnya koordinat kan? Di koordinat kita dah dapat y, kena cari x. Jadi x kat sini sama dengan 3 kali negatif 0.8 tolak 4. Yang ini x dia sama dengan 3 kali 4 tolak 4. Dekat sini kita akan dapat 12 tolak 4, 8. Yang ini kita akan dapat negatif apa? 2.4. Negatif 6.4. Betul Di jawapan kita, koordinat kita yang pertama adalah negatif 6.4. Negatif 0.8. Satu lagi 84. Okey. Tengok soalan ni. Dia kata apa? Cari koordinat titik-titik. Jadi dapat dua jawapan lah. Ini koordinat titik. Boleh? Ini topik bukan topik lokus lah. Dia dah pergi dekat topik mana? Persamaan serentak. Serentak. Boleh? Okey. Okay, kita terus pergi soalan seterusnya nombor 2. Nombor 47 modul saya ni. Okey, kita tengok soalan dia. Padam dulu. Okey, nombor 47. Apa maklumat dia bagi ni? Kita kutip dulu tengok. Ingat kalau dia nak lokus biasanya kita akan cari persamaan mudah dulu. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A adalah sentiasa 3 kali jaraknya dari garis lurus
X sama dengan negatif 1. Oh, kebat. Nombor 2 jumpa kebat terus. Oh, yang ini susah. Yang ini sebab locus asas saya kamu belajar dalam tingkatan 2 kot dulu kan. Tak apa saya cerita. Dia kata titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A. Jadi ini kita panggil dia PA. Senang. Okey. Adalah sentiasa 3 kali jaraknya dari garis lurus X sama dengan negatif 1. Yang ini tengok betul. Yang ini saya buat kasih notah kejap. Kan? Jarak dari satu garis. Jarak dari satu garis lurus kan. Biasanya garis lurus ni dia ada dua. Satu dia kata paksi X atau paksi Y. Okey. Contoh saya ambil kat sini dia kata X sama dengan negatif 1. Saya buat contoh. Tu sini X negatif 1. Jadi ini kita punya sepanjang-panjang ni semua adalah X sama dengan negatif 1. Okey. Bila dia kata jarak satu titik daripada garis, yang dimaksudkan adalah kita panggil dia jarak serenjang. Itu nama jarak serenjang. Apa maksud jarak serenjang ni? Maksudnya titik dia duduk ke mana? Kita tak tahu dia XY. Contoh kalau dia duduk sini. Kalau dia duduk sini, dia punya titik P duduk sini, maksudnya jarak serenjang dia adalah sini. Nampak? Itu kita panggil jarak dia, jarak serenjang. Kalau dia duduk kat sini, sebab P ni boleh duduk mana-mana. Dia duduk mana-mana. Kalau dia duduk sini, P. Ini jarak dia. Ini jarak serenjang. Itu kita panggil dia jarak satu titik, satu lokus lah. Daripada satu garis. Nampak? Jadi macam mana nak kira dia? Senang je cerita dia. Sebab bila dia pasal part X ni, yang ada kaitan dengan dia untuk pengiraan hanyalah X. Contoh koordinat sini adalah XY, kita tak tahu pun. Sini pun XY. Jadi jarak dia macam mana? Jarak dia kita ambil hanyalah berpandukan kepada X. Y kita tak ambil. Sebab dia hanya main melentang macam tu je. Jadi jarak ni sentiasa adalah X tolak dengan kat mana garis tu. Kalau garis tu duduk negatif 1, maksudnya X tolak negatif 1. Macam tu. Sentiasa semua. Dia akan jadi jarak tu. Itu namanya jarak. Jarak daripada satu titik lokus ke satu garisan. Kalau dia buat Y pula. Contoh kalau dia buat Y. Dia buat Y macam ni. Kalau dia kata dia Y sini, Y sama dengan 5 contoh. Kan? Titik kita kat mana? Titik kita boleh jadi atas atau bawah lah. Nanti kita tengok satu lagi lokus, kita tahu lah sama ada atas bawah. Contoh kalau letak sini. Sini P. P sini XY. Jadi jarak mana? Jarak serenjang kita panggil. Nampak? Jarak serenjang macam mana jarak ni? Yang ni hanya siapa yang terlibat? Yang terlibat hanyalah Y. X tak terlibat. Jarak ni hanya terlibat Y saja. Ini adalah Y tolak dengan berapa? 5. Itu jarak dia. Nampak? Okey. Sebab tu bila kita bagi jarak lokus dengan satu titik, macam ni cerita dia. Okey. Boleh faham tak ni? Jarak ni dulu sebelum saya letak tu. Yang ni kalau dalam exam masuk sangkut ni, dia jaga. Jarak lokus kepada satu garis. Dia macam mengelirukan je. Cuma kamu kena ingat apa dia sistem dia. Kalau dia kata jarak daripada garis X, kita hanya ambil X tolak aja persamaan garis tu. Okey? Ambil je persamaan Boleh? Nantilah. Dah 2-3 kali kalau jumpa jarang-jarang dalam exam tadi. Apa kamu kena nampak sekali lah. Sekali saya cerita ni. Kalau masuk exam adalah dia punya hint nampak sikit. Oh ini punya yang kita panggil jarak serenjang dengan satu garis. Okay, jadi kesimpulan kita untuk soalan ni. Apakah jarak serenjang dia? X tolak-tolak. Jadi X tambah 1. Itu persamaan mudah dia. Cikgu, kalau buat macam tu sebab X, kalau kan awal dia kan X sama dengan negatif 1. Betul. So kalau alihkan pergi sebelah, X tambah 1 sama dengan 0. Boleh juga ke? Kalau X tambah
Macam mana? X tambah 1 sama dengan kosong. X tambah 1 sama kosong. Boleh juga lah. Tak maksudnya dia bersumberkan daripada dia punya persamaan garis lurus X sama dengan negatif 1. Betul juga. Bagus juga. Saya baru fikir tu. Betul? Kalau kita jadikan sama kosong, betul? Kan? Kalau dia 5, X tolak 5. Kalau 5, betul lah. Betul. Betul. Maksudnya dia boleh jadi macam tu juga. Dengan M. Maksudnya kita boleh buat satu persamaan mudah dengan menggunakan jadikan dia saja, jadikan apa saja pula silap. Jadikan apa? Jadikan dia persamaan am samakan dengan kosong. Sama tak? Boleh. Kan? Cuma kalau kamu lupa, kamu ingat gambaran dia. Ingat gambaran dia balik. Okey? Jadi kita boleh teruskan yang ni. Sekarang ni P kita adalah XY. A kita adalah 3, 1. Jadi kita dah boleh buat dah. Apa PA? Punca kuasa 2. Sama dengan, tu boleh kembang. 3X tambah 3. Boleh kembang Okey. Dekat sini apa formula kita? Kurungan. Kuasa 2 tambah. Siapa tolak siapa? X tolak 3. Y tolak 1. Nampak? Okey. Kemudian punca kuasa pindah sebelah. Dia akan jadi X tolak 3 kuasa 2 campur Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 3X campur 3 kuasa 2. Itu kita kembangkan kat sini ni. Boleh? Okey. Kembangkan dah. Kembangkan. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tolak 2Y campur 1 sama dengan 9X kuasa 2 campur 6 kali 2. 12. X campur 9. Jadi kalau saya tengok kat sini, kita boleh jadikan dia terus kosong. X kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 negatif 8X kuasa 2. Y kuasa 2 seorang saja. Kemudian X ada tolak 6, tolak 12. Tolak 6, tolak 12, tolak 18. Okey. Kemudian Y tolak 2Y seorang saja. Nombor 9 campur 1, 10. 10 tolak 9 dapat 1. Siap. Ni dia punya persamaan locus. Okey. Kalau tak cantik, negatif kat depan boleh tukar simbol. Boleh tukar simbol. Jawapan ke 8 ni tukarlah jadi tolak tambah tolak 1. Sama je jawapan dia, kita tak kisah. Okey, soalan. Kenapa tu hujung sekali tu 9X square tambah 12X campur 9? Oh yang ni Yang ni, kembang yang ni. Kuasa 2. 2 darab 3 darab 3 je. 2 darab 3. Oh, 18. Sorry. 18 kan? Silap. 2 darab 3 darab 3, 18. Sini 18. Jadi sini salah lah saya buat ni. Tu X ni kan? Tolak 6. Tolak 18. Tolak 24. 24. Okey. Betul, Syafiqah? Sekejap, terakhir. Cuba tengok.
Tolak 6 campur 18 bukan 12 ya cikgu? Tolak 6. Oh betul lah cikgu. Tolak 6, tolak 20, tolak 18 kan? Mana? Tolak 6, tolak 18. Tolak kan ni tambah. Tolak Betul. 24. Okey. Boleh Okey. Soalan ni memang kebat ni. A pun dah kebat, B dia lagi kebat. B dia lagi kebat. Tapi B dia senang sikit lah. Yang ni yang kadang idea mula-mula ni kadang-kadang susah dapat ni mula-mula. Tak faham. Kan? Jarak daripada X, locus daripada satu titik. Dah Okey. Saya nak ambil ni jawapan kejap. Tulis. Biasanya dia akan pakai ni jawapan A ni. A jawapan kita negatif 8x kuasa 2 campur y kuasa 2 tolak 24x tolak 2y campur 1 sama dengan kosong. Okey. Padam kejap. Boleh? Teruskan. Tengok kedua. Okey, tengok soalan dia minta apa tu? Tentukan sama ada locus bagi titik P akan bersilang dengan garis lurus y tolak 1 atau tidak. Ini kebat juga B ni. Ayat dia bersilang dengan y sama dengan negatif 1 atau tidak. Okey, langkah pertama apa kita buat? Kita akan masukkan dulu ni, ganti masuk. Kita ganti masuk dulu Okey. Bila kita ganti masuk dia akan jadi negatif 8x kuasa 2 campur negatif 1 kuasa 2 tolak 24x tolak 2 negatif 1 campur 1 sama dengan kosong. Bagi cantik. Negatif 8x kuasa 2 negatif 24x. Okey, kemudian 1 2 4 sama dengan kosong. Ini langkah pertama. Persamaan serentak sebenarnya, gantikan. Teknik apa? Penggantian. Okey. Kemudian dia tanya apa? Bersilang ataupun tidak. Ini kena buat. Okey, bersilang atau tidak. Atau tidak, yang terbaik cara dia adalah kamu kena gunakan jenis punca. Itu namanya punca pula. Punca. Lepas tu kita panggil dia ada nama dia penentu. Penentu adalah B kuasa 2 tolak 4 AC. Ini penentu. Kenapa dia penentu? Sebab kalau kita dapat jawapan dia lebih besar pada kosong, maksudnya dia menyilang. Nampak? Kalau kita dapat sama dengan kosong, dia menyentuh. Kalau dia dapat lebih kecil pada kosong, dia tidak menyilang. Tidak memotong, tidak menyilang. Benda ni penting, nama dia penentu. Determinant. Jadi kat sini, terus kita ambil A sama dengan negatif 8, B sama dengan negatif 24, C sama dengan 4, masukkan ke dalam tu. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan negatif 24 kuasa 2. Kemudian tolak dengan 4, A negatif 8, C 4. Ambil kalkulator. Kita kira tengok. (24 kuasa 2) campur, tolak campur 4 kali 4 kali 8 704. Dah dapat 704. Maksudnya apa? Kesimpulan kita, oleh sebab itu B kuasa 2 kita tolak 4 AC adalah lebih besar daripada kosong. Soalan dia tanya apa? Menyilang atau tidak? Jawapan kita ya. Menyilang.
Nampak? Panjang juga cerita dia. Tapi kalau tak tahu guna penentu sangkut. Jenuh macam mana nak buat? Boleh faham? Ni sambil kita buat topik locus, kita dah patah balik ni. Ini pergi dekat topik apa ni? Fungsi kuadratik. Kan? Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Fungsi ke persamaan? Samalah. Fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik sama. Kan? Jenis-jenis punca. Okey. Macam mana? Ingat lagi? Boleh? 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 Boleh kawan-kawan yang lain boleh Kita teruskan Teruskan pergi soalan seterusnya nombor 4. Panjang. Naik ke atas. Ini pun kebat juga. 2 kebat. Jadi soalan ni favorite untuk kebat ni. Jadi kalau favorite kebat biasanya favorite masuk exam. Jom kita tengok soalan dia nombor 48. Okey. Ada gambar rajah kat situ. Rajah berikut menunjukkan trapezium. Saya lukis gambar rajah dululah kalau ada gambar rajah. Anggaran lebih kurang je. Ni saya tarik ni selari. Ni minggu lepas kita ada belajar sikit lah pasal persamaan ni. B 62 C 0H D -26 A. Sini ada ni selarilah sebab dia kata apa? Trapezium. Okey, rajah berikut menunjukkan trapezium ABCD. Persamaan garis lurus AB. Sini. 3x tambah 2y tolak 23 sama dengan 0. Okey, sebab benda ni dia selari kan? Kita boleh dapatkan dia punya kecerunan. Kalau nak buat teknik kecerunan lah. Kalau teknik kecerunan kita dapatkan kecerunan contoh 2y sama dengan pindah negatif 3x campur 23 y sama dengan negatif 3/2 x satu-satu campur 23/2. Jangan perpanjang. Nak dapat kesimpulan kita tu je. Kecerunan M dia adalah sama dengan negatif 3/2. Bila sini negatif 3/2, sebelah sini pun akan jadi M dia sama dengan negatif 3/2. Lagi satu apa? Berserenjang. Macam mana berserenjang minggu lepas? Tukar simbol, terbalikkan. Jadi dia akan jadi M kat sini akan jadi positif 2/3. Daripada maklumat satu je. Dia tak suruh buat pun, kita buat. Sebab kita nampak persamaan am dia bagi, kita tukar kepada bentuk kecerunan. Okay. Soalan A. Cari H. Bila cari H, kita kena buat persamaan lah. Dapat H. Persamaan kita adalah Y sama dengan negatif 3/2X tambah C. Okay. Masukkan koordinat yang kita ada. Negatif 26. Masukkan negatif 26 kat sini. Jadi 6 negatif 3/2 negatif 2 tambah C potong tolak jadi tambah, pergi sebelah jadi tolak. 6 tolak 3 C dapat 3. Jadi persamaan kita kat sini adalah Y sama dengan negatif 3/2X tambah 3. Kalau kamu tengok betul-betul, C ni adalah C juga. Sebab koordinat dia nampak dia kena apa? Pintasan Y. Jadi automatik kita dah dapat H. Siapa H? H sama dengan 3. Sebab H adalah pintasan Y. Kalau kita ganti pun dapat benda yang sama. Okey? Boleh faham yang ni? Yang ni baru koordinat, tak masuk locus lagi. Okey. Yang H tu macam mana cikgu?
H ni sebab dia pintasan Y. Kan? Saya tak gantilah. Kalau kamu nak ganti, kamu boleh gantikan, masukkan koordinat dia. 0H masuk dalam persamaan ni. Boleh juga. Dia akan dapat Y ni sama dengan H. H 3 ni kosong. Ni kalau kita guna ganti dapat jawapan sama. H sama dengan 3. Tadi congak je sebab kosong. Okey? Ini kalau gantilah. Kan? Maksudnya kalau dia bagi apa-apa koordinat yang tak penuh, kalau kita dah dapat persamaan, kita ganti masuk je. Ganti masuk je dapat. Sini sepadam Okey, boleh Syafika? Boleh. Boleh Bagi B kan? B dia nak apa? Tengok. Soalan B dia minta koordinat A. Tengok. Kalau koordinat A dia tak bagi langsung, tak ada hint koordinat. Tapi kamu kena ingat A ni adalah apa? Titik persilangan antara garisan ini dan garisan ini. Titik persilangan. Macam biasa, titik persilangan persamaan serentak. Tapi kita tak ada persamaan DA, kita kena pergi cari dulu persamaan DA. Jadi DA persamaan kita Y sama dengan kecurunan dia dah dapat, kita dah buat awal-awal tadi. Berserenjang. 2/3 X tambah C, masuk saja koordinat. 6, 2/3 negatif 2 tambah C, sini kita akan dapat negatif 4/3 pindah 6 campur 4/3 18 campur 4 22 22/3. Okey, jadi persamaan kita akan dapat Y sama dengan 2/3 X campur 22/3. Kita kena buat apa? Persamaan serentak dengan siapa? Dengan yang ini. Nampak? Jadi nak buat cantik persamaan serentak, elok kalau kita buat dalam bentuk jangan ada pecahan lah. Saya akan darab semua dengan 3 kan. Dia akan jadi 3Y 2X campur 22. Dia akan jadi negatif 2X campur 3Y sama dengan 22. Kenapa saya jadi macam ni? Kan kita nak buat persamaan serentak. Kalau persamaan serentak, kita kena susun unknown belah kiri, nombor belah kanan. Nanti boleh pakai kalkulator, kan senang. Sama dekat yang ni. Keluarkan saja. Tadi asal dia 3X campur 2Y tolak 23 sama dengan 0. 3X campur 2Y sama dengan 23. Soalan nombor 2. Susun je. Kan? Kalau pakai kalkulator susun tak apa. Susun negatif 2X tambah 3Y sama dengan 22. 3X campur 2Y sama dengan 23. Terus ni sama dengan jawapan. Tak payah buat jalan kerja dah. Sebab yang ini kita dah boleh guna kalkulator. Cuba try. Negatif 2, 3, 22. 3, 2, 23. Dapat jawapan pecahan 25/13. 25/13 dengan 112/13. Okey, itu tulis bagi jawapan. Jadi koordinat A kita adalah yang terbaik. Kalau koordinat A kita kena jadikan dia dalam bentuk apa dia panggil? Lupa saya nama dia. Nombor bercampur. Nombor bercampur. Contoh macam ni, X dia kita letak 1 12/13.
Okey, yang ini 112. Ya. Lapan. Kalkulator saya kenapa dia tak bagi bentuk yang bercampur? Macam mana sekejap? Oh, ada ni ha. Okey, okey. Lapan per 13. Okey. Point pun boleh. Tapi bundar lah. Okey, boleh faham? Yang ni. Titik persilangan persamaan serentak. Tu kena ingat ya. Titik persilangan adalah persamaan serentak. Dia dapat A dia. Saya pakai yang ni lah. 25 per 13. 112 per 13. Okay. Boleh? Kita nak masuk C, D. D locus. Okey, yang ni boleh ke? Boleh? Boleh? Okey. Saya masuk terus. Koordinat semua dah ada. Okey. Jadi saya lupa persamaan. Tak apalah. Kamu ada salin kan? Okey, kita tengok soalan D. Persamaan lokus bagi titik P dengan keadaan BPD sentiasa 90. Wah, kebat. Okey, D kan. Bagi titik P lokus titik P, syarat dia sudut BPD adalah sentiasa 90 darjah. Ini keyword dia. Okey, tengok Bila dia bagi sudut BPD, maksudnya dia segitiga segitiga BPD, contoh segitiga macam tu. BPD. Dia kata 90 darjah, sentiasa 90 darjah. Okey? Yang ni kita kena faham. Bila benda ni berlaku? Bila maksudnya P ni dia duduk kat mana pun, duduk kat sini, kat mana-mana, P duduk kat mana, dia sentiasa 90 darjah. Benda ni hanya berlaku dalam bulatan. Bulatan macam mana? Kita tunjuk. Pada ni. Dalam satu bulatan, okey, katakan ada satu diameter. Bila kita buat satu segitiga, walaupun di mana segitiga tu berada, ini kita panggil dia segitiga pula, tiga dalam semi bulatan. Form 3 kot, form belajar. Dia syarat dia apa? Dia mesti sentiasa kena pada lilitan bulatan tu. Dan tapak dia mesti diameter. Maksudnya separuh. Dia adalah sentiasa 90 darjah. Jadi untuk soalan ni, maksudnya inilah kita panggil dia BPD. Maka lokus P kita akan jadi satu bulatan. Okey? Boleh faham? Ni dulu. Kenapa jadi macam tu? Boleh faham? Ingat lagi? Ingat lagi formula ni? Tak, cikgu. Tak ingat? Ni kata tak ingat, kena ingat. Sebab dalam SPM ada soalan ni. Dalam SPM matematik. Bulatan yang mana dalam topik bulatan, segitiga dalam bulatan sentiasa 90 darjah. Walau di mana dia berada. Okey?
Maksudnya kat mana letak je P kat mana. Kamu letak sini ke sini ke sini. Asalkan P dia mesti duduk kat lilitan. Dia akan jadi sentiasa 90 darjah. Okey. Cuma dalam locus, macam mana nak buat persamaan dia? Kita kena jadikan persamaan mudah. Apa persamaan mudah? Persamaan mudah dia kita akan ambil, kita kaitkan dengan siapa? Bila bulatan, benda penting dalam bulatan adalah pusat. Jadi kita ada tak pusat? Tak ada. Kita kena cari pusat. Macam mana cari pusat? Pusat adalah kalau ada B, kalau ada D, pusat adalah titik tengah. Okey, jadi saya akan letak B 62 kat sini. D -26. Siapa tengah-tengah? Center kita. Saya ambil huruf M, middle. Siapa tengah-tengah kita? Purata saja. Sebab dalam kerja kamu nampak. Kamu lupa pula. 6 campur -2 bahagi 2. Itu purata. Ni campur ni. Kemudian 2 campur 6 bahagi 2. Jadi koordinat titik tengah kita, kita akan dapat jawapan dia kat sini 4 bahagi 2, 2. 8 bahagi 2, 4. Itu koordinat M kita. Nampak? Apa kaitan dia? Saya nak kaitkan P kita ni, kalau dia duduk dekat bulatan, jarak dia antara dia pergi ke M, sentiasa sama antara jarak dia pergi ke ni. Sama. Jadi jarak dia, persamaan mudah kita adalah PM adalah sentiasa sama dengan MB ke MD sama. Tak kisah ambil mana-mana tak apa. Saya ambil MB lah, MB. Sebab apa MB? Yang ni ada negatif. Yang ni tak ada negatif. MB sama je. Nampak? Cuba tengok ni dulu. Faham dia? Macam mana nak buat persamaan mudah bila melibatkan ni? Key dia kamu kena ingat. Kalau dia kata sudut sentiasa 90 darjah, kena buat apa? Maksudnya dia dalam bulatan. Sebab tu saya tak bagi tu, okey ambil titik tengah, tak ada. Saya lukis bagi kamu nampak. Ingat gambaran. Nampak aja sentiasa 90 darjah, oh bulatan. Bulatan siapa? Kalau huruf B, PD maksudnya BD ni adalah dia punya diameter. P itu duduk kat lilitan. Jadi P kat mana-mana pun P sentiasa membentuk satu bulatan yang mana sudut dia adalah sentiasa 90 darjah. Itu cerita dia. Okey? Nak buat locus, kena cari persamaan mudah. Kaitkan apa? Kita panggil dia jejari. Sebab jejari dia adalah sentiasa sama panjang walaupun di mana dia berada. Boleh faham? Okey? Panjang ni dia revise balik. Form 3 punya. Boleh? Okey. Bila masuk locus, jumpa benda ni, senanglah locus. Ada benda ni, senanglah locus. Masuk je koordinat kita. Siapa P? X, Y. Siapa M? 2, 4. Siapa pakai B ke D? B saya pakai B. B 6, 2. Nampak? Masuk saja punca kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2. Kurungan kuasa 2 tambah. Kurungan kuasa 2 tambah. Siapa mula-mula? Kita ambil X dengan M, tolak 2. Y, tolak 4. Sini, M dengan B. M dengan B siapa besar? Kita ambil nombor besar senang. Oh tak apalah, tak kisah siapa-siapa pun. Okay, saya ambil 6 tolak 2. 6 tolak 2 jadi 2 tolak 4. Okay, punca kuasa mati. Yang tinggal kembang saja. X kuasa 2 tolak 2 2 pula. 4x campur 4 campur dengan y kuasa 2 tolak 8y campur 16 sama dengan yang ini 4 kuasa 2 16. Ni 2 kuasa 2 4. 16 4 20. 20 terus jadikan dia x kuasa 2 campur y kuasa 2 tolak 4x tolak 8y nombor
20 20 habis. Sama dengan kosong. Nampak bawah sangat tu. Boleh. Okey. Sebab tu saya kata locus sebenarnya sikit je. Locus kamu dapat persamaan mudah, ingat formula jarak, kembangkan, dapat. Masalahnya nak dapat yang ini ni. Ini kebat, nak dapat penatang ni kebat ni, nak pergi kena ingat benda ni. Tadi kena ingat apa? Jarak antara titik dengan line. Benda tu yang jadi kadang-kadang pelajar kata susah locus cikgu. Locus ni je, jangan salahkan dia. Kesian dia. Locus senang yang ni, begini gini. Senang je locus. Okey. Satu lagi sempat satu lagi ni. Satu atau dua lagi soalan boleh pergi. Tengok. Wah. Lagi panjang. Nombor 49. Okey. Ni bukan kebat. Ni simulasi SPM. Simulasi SPM maksudnya soalan SPM. Tahun-tahun lepas lah. Okey. Ini kamu yang belajar tuition online, walaupun online tuition kan, yang belajar, bayangkan macam mana yang tak belajar. Macam manalah nak ingat benda ni. SPM tahun depan. Oi. Kan? Kamu ambil lah nota. Ingatlah saya punya channel Okey. Kalau lupa pergi tengok balik. Tengok balik. Kan selagi YouTube tak padam, tengoklah. Okey, nombor 49. Saya ada gambar rajah kat situ, lebih kurang gambar rajah ni. Tarik sok. Wih, hebat gak sekali buat ni. Lebih kurang soalan ni. A, B, Q. Tadi diubah. Tadi H, cari H tadi kan. Okey. Rajah berikut menunjukkan trapezium. Garis lurus OA ialah berserenjang dengan garis lurus AB. Dah dinyatakan bersilang dengan paksi Y di titik Q. Okey. Persamaan garis lurus OA ada dibagi. Y sama dengan negatif 4/3X. Masih. Wah, banyak tolong ini. Kalau yang ini negatif 4/3, yang ini pun akan jadi Y sama dengan negatif 4/3 X tambah C. Sebab apa? Selari, keturunan dia sama. Yang ini macam mana pula? Serenjang. Serenjang negatif 4/3 akan tukar jadi Y sama dengan 3/4 X tambah C. Tulis tu. Apa lagi dia bagi? AB dia bagi. Wah, cantik lah. Ini orang banyak baik lah ni. AB. Kita dah buat. Dia bagi lagi. 4Y sama dengan KX tambah 25. Okey. Jadi soalan dia cari nilai K. Ni dengan ni benda yang sama. Kita samakan je. Jadi untuk soalan A, saya samakan. Jadi nak darab 4 dah. Darab 4 senang. Darab 4 bawah ni. Yang dia bagi 4Y sama dengan KX campur 25. Darab 4 akan jadi 4Y sama dengan 3X campur dengan, kita tak ada C. 4C. Ada C tak apa. Nak cari K je pun. Samakan dapat. Oleh sebab itu K sama dengan 3. Okey. Ini mudahlah. Saya terus ya. Koordinat A. Okey, koordinat A maksudnya kita boleh buat apa? Titik persilangan. Koordinat A adalah titik persilangan. Maka macam tadi juga kita kena buat apa? Persamaan serentak. Tapi kali ini sebab dia simple je macam ni, kita boleh menggunakan teknik penggantian. Saya akan gantikan dekat sini. Kat mana? Boleh mana-mana. Saya ambil. โอเค
Jadi saya gantikan dekat ni lah bawah. Y sama dengan 3/4 X tambah C kita kat sini. C adalah 25/4 sebab 25 sama dengan 4C. Jadi C adalah 25/4. 25/4. Jadi saya gantikan ni. Belah sini Y. Gantikan negatif 4/3X sama dengan 3/4X tambah 25/4. Darab semua dengan 4. Lambat lah. Lambat kalau ganti macam ni. Baik kita buat teknik biasa. Sorry. Pakai kalkulator lah. Lambat. Sorry lambat. Terus pakai kalkulator. Pakai kalkulator maksudnya kita pakai yang ni. Yang atas ni boleh? Jadi kita akan buat negatif 3X campur dengan 4Y. Ni saya pakai ni. Okay, sama dengan 25. Okay, soalan nombor 1. Yang nombor 2 yang ini darab. Jadi 3Y 4X. 4X tambah 3Y sama dengan 0. Tekan kalkulator je. Lagi senang lah. Soalan serentak. Sebab soalan serentak boleh guna kalkulator, kita guna kalkulator. Negatif 3. Cikgu macam mana boleh jadi 4X tambah 3Y? Ni. 3 datang sini. 3Y. Ni. Kan? Negatif 4 pergi sebelah jadi 4X. Oh, okey. Boleh? Okay. Negatif 3, 4, 25. Lepas tu 4, 3, 0. Negatif 3, 4. Cantik jawapannya. Negatif 3, 4. Cantik. Jadi jawapan kita jangan lupa tinggal macam ni. Kita tulis A. Soalan tak ada koordinat negatif 3, 4. Biasanya sekarang persoalan serentak markah 2 je. Dulu markah 3. Dia tak ada yang kerja dah sebab dah boleh pakai kalkulator. Boleh setakat ni? Tak apa? Okey. Teruskan Tengok. B. Ada ratio. B ada nisbah. Ada nisbah. Siapa yang terlibat tu? AQ, QB. Saya bawa lah. Oh tadi saya silap dah huruf tak apalah. AQ, QB 3, 1. Jadi kita akan buat garisan saya. Letak A, letak Q, letak B. Okey. Salah. Sini sikit. Okey. A dah ada negatif 3, 4. Q tak tahu. X, Y. B kat situ pun kita tak tahu juga. Situ adalah X, Y juga. Oh, jadi Q kena dapat dulu. Jadi saya tunjuk. Okay, koordinat titik B. Jadi nisbah kita adalah 3, 1. Dua-dua koordinat tak tahu tak boleh. Kita kena cari dulu koordinat Q. Koordinat Q adalah pintasan Y. Pintasan Y. Pintasan Y adalah C tadi. Jadi automatik koordinat ni akan jadi 0, 25/4. Sebab apa? Dia adalah pintasan Y ni. C C adalah pintasan Y. Masuk. Kan kita boleh buat formula nisbah. Formula nisbah pecah 2. Mula 0. Mula 25/4. Cross negatif 3 campur cross 3X bahagi dengan hasil tambah 4. Pindah 0 jadi 3 X sama dengan 1.
Okey. Yang ini pula sama dengan Y pula. Cross 4 tambah 3Y per dengan 4. 4 dengan 4 mati. 25 tolak 4, 21. Y sama dengan 21 bahagi 3, 7. Okey, kita tengok koordinat kita logik tak? B17. Okey, ngam. Boleh faham? Ingat lagi nisbah? Ingat? Boleh Okey. Baru masuk soalan last tu locus. Locus soalan biasanya duduk ujung duduk kan. Persamaan garis lurus BC. Okey, boleh buat lagi. Persamaan garis lurus BC. Ada B boleh buatlah persamaan BC. Jadi sekarang kita dah ada. Persamaan BC kita dah buat dah. BC punya persamaan saya dah buat awal-awal tadi. Y sama dengan negatif 4/3 X tambah C. Tapi kita tak ada koordinat. Sekarang dah ada koordinat. Masukkan saja. Koordinat kita 17. Y kita 7. Negatif 4/3 kali 1 campur C. Sini kita akan dapat 7 campur 4/3. 21 campur 4. 25/3. Jadi persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 4/3 X campur 25/3. Itu persamaan untuk apa? BC. Okey, bisa boleh padamlah yang ni. Tak letak. Sorry. Nanti lupa. 25/3 okey. Next. Titik P. Oh, locus. Titik P. Nampak? Lindung. Ya. Titik P bergerak dengan keadaan PA sama dengan 2PB. Okey. C, titik P bergerak dengan keadaan PA sama dengan 2PB. Ini senang, nampak? Kenapa senang? Persamaan mudah dah diberikan. Kita terus buat je. Cuma ada tak koordinat semua? Kita senarai tengok. Ada P, locus. Ada A, ada. Ada B, ada. Tapi bahaya dia apa? Kalau tadi kita salah A ke salah B, habis. Tambah-tambah salah A. Kalau A salah, berderet salah. Segala-galanya habis, hancur. Jadi, kita ambil sini, dapat punca kuasa 2. Okey, ini hati-hati ada 2 kat depan. Baru punca kuasa 2 datang. Ada 2 dulu. Okey, kurungan. Kuasa 2 tambah. Kuasa 2 tambah. Siapa mula-mula? P dengan A. X, tolak jumpa tolak jadi tambah. Y dengan 4. Okey, sebelah sini pula. PB. X tolak 1, Y tolak 7. Kuasa 2 kan semua. Dia akan jadi X tambah 3 kuasa 2 campur Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan. Bila kita kuasa 2 kan semua, 2 ni akan terkuasa 2. Jadi dia akan jadi 4. Yang lain kembang macam biasa je nanti. Okey. Cuma kat sini biasanya kalau ada 4 kat depan, saya akan kembangkan yang ini kembang macam biasa. X kuasa 2 campur 6X campur 9 campur Y turun bawah. Y kuasa 2 tolak 8Y campur 16. Sesusun bentuk lazim. 4 pun sama. Kalau tidak dia panjang. Yang ini
X kuasa 2 tolak 2X campur 1 campur Y bawah. Y kuasa 2 tolak 14Y campur 49. Nampak? Kembangan dia. Baru kita boleh buat. Bila 4 belah kanan, kosong kita akan jadi belah kiri. Sebab semua bawa sana. Sebab yang ni besar kat situ. Okey? Jadi kita kira. Songak je. 4X kuasa 2 tolak 1. Tinggal 3X kuasa 2. 4Y kuasa 2. Nampak? Kenapa saya susun bentuk lazim? 4Y kuasa 2 tolak 1. Tinggal 3Y kuasa 2. Okay, X pula. 4 kali negatif 2. Negatif 8. Negatif 8 tolak 6. Negatif 8 tolak 6. Negatif 14. Okay. Y pula. Negatif 14 kali 4. 14 kali 4, 56. Negatif 56. Campur 8. Negatif 56 campur 8. Negatif 48. Okay. Nombor. Alamak. Nombor dia senang. Saya baik. 49 campur 1. Saya baik senang. 491, 50. 50 kali 4. 200. 200 sini ada apa? 25. 200 tolak 25. Akan dapat 175. Siap. Sebenarnya kosong belah sini. Cuba tengok. Boleh faham tak? Locus ni. Dia sebenarnya locus pendek je. Ini je persamaan kamu kena cekap kembangan algebra apa semua tau. Kan? Tapi macam mana nak dapat dia yang itu penting. Okey. Tapi dalam soalan locus biasanya dia ada benda lain. Dia ada tanya pasal nisbah tadi. Dia ada buat persamaan. Semua ada. Dan markah dia besar. Contoh macam soalan ni 10 markah dia. Boleh? Tengok dulu. Apa-apa nak tanya dulu ke? Macam mana? Okey ke? Locus hari ni? Okey. Wah, yang ni kita sambung minggu depan InsyaAllah. Okey. Boleh boleh try dah ni. Belakang-belakang lepas-lepas ni boleh try sikit Saya kena tulis, saya lupa lagi kamu. Nombor 49, nombor 50. Okey, macam tu dah lebih kurang locus 3 benda yang memang asas ada terus kebat ni. Terus kebat. Cuma saya nak perkenalkan locus sebenarnya adalah melibatkan topik jara. Okey. Jadi untuk hari ni kita habis awal sikit hari ni sampai sini dulu. Kan? Boleh? Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Sama-sama.